الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات العلى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله نبي المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Kasih yang bahagia Tuan Imam yang menyempurnakan solat Jumaat Fardu Subuh kita pada pagi 6 Sya'ban 1442 Hijriah ini. Juga Tuan Bilal, sewarga di Jatan Kuasa yang bersama, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, para tamu Allah, sidang jemaah, tuan-tuan yang Allah rahmati dengan iman. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi mempertemukan kita dengan Sya'ban. Satu bulan yang sepatutnya ada rujukan untuk kita melakukan sesuatu yang berbetulan dengan sunnah Nabi yang ditinggalkan. Dan subhanallah, hari ini dah memasuki 6 Sya'ban. Hanya sekitar 24 hari saja lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Dan kerana itulah pada pagi ini saya yang biasanya berbicara tentang ibadah salat, kita memilih untuk membicarakan tajuk tentang keutamaan Sya'ban. Salawat dan salam kita utuskan buat Rasul junjungan Muhammad ibn Abdullah Sayyid Waladid Adnan dan juga para sahabat serta ahli keluarga, para tabi'in dan mereka yang menuruti jalan baginda dengan ketaatan kepada Allah sehingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama lagi dalam ruang yang dijanjikan rahmat, keampunan, ketenangan ini. Majlis zikrullah, majlis yang di sini, kerana majlis inilah kita selalunya memperoleh kasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan kasih inilah kita jadi hamba yang mudah, lunak, lembut hatinya untuk melaksanakan ketaatan. Sebab tu jangan pandang enteng dengan majlis zikrullah. Ya, sebab Nabi pesan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila kamu melintasi, marar ni maknanya berlalu, ada nampak majlis ilmu, majlis zikrullah, ya, taman syurga Rasulullah kata. Ambillah habuan sesuatu daripadanya. Taman syurga, bukan taman dusun atau kebun dusun orang. Itu cari pasal kalau ambil apa-apa. Ya, taman syurga artinya memang milik Allah. Allah offer macam-macam benda kat situ. Jangan selamba. Artinya kalau di antara lepak kedai mak-mak dengan dengar kuliah, taman syurga tuan-tuan. Memang sedap lepak kedai mak-mak lagi lah. Dia tertarik kat sini tak ada.
Ya, tetapi kita kena ada sesuatu yang kuat supaya di sana kita tahu bahawa hari ini kita mampu berbuat banyak ini untuk jadi hamba Allah, untuk bersiap entah esok lusa kita pula dijemput. Adalah kerana kita sudi berada di sini. Sebab tu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Walaupun hadis ni ya selalu saya ulang, tapi saya akan selalu ulang untuk memberi kekuatan, ingatan kepada kita agar kita bersama dalam majlis-majlis. Para sahabat sampai tanya pelik. Tanya tu pelik bukan saja nak tahu apa riyadul jannah. Apa bendanya taman syurga kat dunia ni? Taman syurga artinya taman yang terlalu indah, penuh dengan apa saja yang kita nak, kasih Allah, limpahan kurniaan. Subhanallah. Taman Allah ada kat syurga, kat dunia ni. Rasulullah jawab pendek je, hilaquz zikr. Halaqah haqlah zikrullah. Ya, halaqah zikrullah. Mana-mana ruang yang ada sebut tentang Allah Subhanahu wa taala, utamanya yang bawa kita pada ingat dan untuk jadi taat pada Allah, itulah dia. Ya, majlis yang dijanjikan dengan maghfirah, ada malaikat doakan ampunan, ada limpahan kasih, sehingga orang yang datang hanya seketika cuma dengan hajat dunianya, ya, menemui salah seorang daripada kita yang berada di majlis ini pun dapat rahmatnya. Alhamdulillah, ruang ini bersama kita semula. Dan pada pagi ini, kesempatan ini saya nak berbicara tentang benda yang dekat dengan kita. Dan hari ini pun dah masuk dalam Syaban. Nak tengok apa benda sebenarnya Syaban ni. Yalah, kita orang masjid kan, kena adalah sedikit maklumat supaya kita bawa pulang dan kongsikan dengan anak isteri kita yang tak sempat. Ya, tak salah duduk sebelah cucu tahu tak apa masuk Syaban, cucu tahu tak apa yang Nabi buat pada Syaban kan. Itulah tu. Mana tahu dengan sebutan kita ni, ya, cucu kita jadi ingat untuk melakukan sesuatu dengan berkat Syaban, dan setiap kali dia berbuat dan nanti anak cucunya juga berbuat. Subhanallah, pahala telah mengalir untuk kita berbakul-bakul, ya, di dalam kubur nanti. Kan? Sebab perjalanan kita pasti di alam barzakh. Dan situ kita kena berbekal, dan masalahnya kita tak boleh buat bekal daripada situ, kena buat daripada sini. Jadi kena bijak dalam kehidupan yang masih berbaki ini untuk kita lakukan sesuatu demi selamat selesa alam barzakh dan perjalanan akhirat kita, insya-Allah. Syaban ini merupakan bulan ke-8 daripada susunan takwim Hijriyah. Ya. Kalau sebut Ogos semua tahu, tapi Syaban bulan ke-8 mungkin ada pagi ni baru ingat, baru tahu. Siapa boleh sebut bulan Islam ni pada mula sampai akhir? Muharram. Siapa nak sambung? Tak berani kan. Ada yang tahu, saya tahu, tapi ada juga yang masih tak ingat dan tak wajib pun, ya. Selalu jawab, alah kau wajib ustaz. Tapi itulah kita dengan realiti agama kita. Orang Cina kena hafal dia punya bulan-bulan takwim dia kan. Orang India pun ada, orang Jawa pun ada, orang Banjar pun ada takwim dia. Tapi tak apalah. Ya, saya bercerita ni atas realiti bahawa kita kena tahu sesuatu yang ada pada Syaban yang perlu kita jadikan amalan ataupun beri perhatian padanya. Ya, Syaban dalam turutannya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Ramadan bulan 9, Syawal bulan 10, Zulqa'dah bulan Zulhijjah, Raya Haji itu bulan 12. Ya. Saya pun tak hafal, walaupun Ustaz hafal ni sebab ada lagu tuan-tuan. Ada lagu budak-budak nasyid tu. Ya kan? Sampai masa belajar tu pun tak hafal. Bukan tak hafal macam mana, sebab kita tak guna sangat takwim tu kan. Bila sebut bulan-bulan berangka ni kita tak pakai pun bulan takwim Hijri ni. Sebab ada lagu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dapat jariah orang buat nasyid kan. Kalau tidak nak ingat susah tuan-tuan. Sebab kita tak pakai. Tak apa, soal kita bukan nak ingat, bukan nak tahu, cukup dengan kita tahu itu bulan yang menyusuli, ya, bulan Rajab dan mendahului
menjadi pembuka kepada bulan Ramadan, bulan ke-8 ini. Didahului oleh bulan Rajab dan menjadi pembuka jalan kepada bulan Ramadan. Dan kerana itu dia dinamakan Sya'ban. Kenapa? Kerana bulan Rajab orang Arab ni dia berpantang sejak dulu lagi. Kena tahu, ada maklumat sedikit yang kita kena tahu bahawa bulan dalam Islam ni namanya dah ada sebelum Rasulullah lahir. Sebab tu Rasulullah direkod apa? 12 Rabiul Awal. Artinya sebelum Islam dah ada nama bulan, cuma dia tidak ada tahun berangka. Dia panggil Amul Fil. Bulan Rabiul Awal Muhammad lahir, tapi tahun apa? Tahun gajah. Sebab apa tahun gajah? Sebab ketika itu Mekah kena serang dengan tentera bergajah Abraha daripada Yaman. Dia ada peristiwa besar dia ingat. Tapi rotation bulan tu dia ingat lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tahun berangka tak ada. Sayyidina Umar yang memulakan. Bukan zaman Rasulullah pun ada tahun berangka ni, tak ada. Amul Maja'ah, tahun kebuluran, tahun perjanjian Hudaibiyah, gitu je. Dia peristiwa besar pada tahun tu dia akan jadi ingatan, rujukan. Okey. Jadi apa masalah bulan Sya'ban ni dinamakan Sya'ban? Kerana Sya'ban artinya tasya'ub, bercabang-cabang, berceracak. Kenapa? Jadi tradisi umat Arab bila masuk bulan Sya'ban mereka akan mula bergegas keluar bergasak. Sebab mereka terlalu menghormati bulan Rajab. Mereka terlalu menghormati bulan Rajab, bulan berpantang. Dan ketika Rasulullah SAW telah menjadi Rasul utusan pun Rasulullah iktiraf, Rasulullah iktiraf sebagai Rajab bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nampak tak? Kadang-kadang kita tengok perjalanan Rasulullah ni, ada benda yang baik perlu dikekalkan dalam satu organisasi, dalam satu budaya. Kalau dia baik, kita serap je. Dinamakan dengan benda yang baru atau sinonimkan dengan apa yang baik. Bukan kita merombak semua. Ini juga kalau kita jadi AJK baru, AJK lama dah buat yang elok, teruskan je lah agar jariahnya mengalir. Begitu Rasulullah tetap mengiktiraf bulan berpantang, bulan Rajab orang Arab ni. Sebab mereka bulan Rajab stop, pegang pun berhenti, duduk rumah, melazimi rumah. Dan bila mana berakhir bulan Rajab, mereka keluar berceracak, merayau, cari air, cari nafkah, mula mengembala dan pegang pun sambung semula. Dan bulan ini bulan kelekaan. Bulan kelekaan. Kanu yantashiruna fihi li talabil qital. Mereka juga keluar bertebaran kerana ingin mencari jajahan atau kuasa sampai berperang. Ba'dan imtana'u anhu fi syahrul hurum. Kenapa? Selepas berlakunya pantang dalam bulan haram, bulan wa tahdidan fi syahr Rajab alladhi yasbiquhu, dan secara khususnya memang bulan Rajab yang mendahuluinya. Jadi begitulah, itu cerita umat Arab. Artinya jadi trend orang masuk Rajab je, dia akan duduk rumah. Kalau bergasak macam mana, esok dah Rajab dah kena berhenti dah ni, ada genjatan senjata. Begitu sekali menghormat pada bulan Rajab. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, Usamah bin Zaid perasan ada benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun perasan, tapi kita petik hadis Usamah bin Zaid ini dulu. Apa kata Usamah bin Zaid yang kita tahu bahawa bapaknya Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban, min Sya'ban." Aku tak pernah lihat kamu berpuasa banyak pada satu bulan melebihi kamu berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Jadi Rasulullah puasa banyak bulan Sya'ban. Banyak tidak bermaksud penuh, itu Ramadan. Banyak berbanding bulan lain. Ni ada. Benda inilah asas perbincangan kita pagi ini. Maka Rasulullah ulas, bila ditanya, Rasulullah kata, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu an." Inilah bulan yang ramai manusia leka. Kerana berada padanya. Baina Rajab wa Ramadan, khususnya kerana dia terletak di antara dua bulan besar, bulan Rajab, bulan Ramadan. Kita tak perasan sangat, orang Melayu dia tak perasan sangat Rajab tu bulan besar. Sebab kita tak terlibat pun dengan tradisi Arab tu. Ramadan kita rasa.
Ya, Rasulullah ulas lagi kenapa dia buat begitu. Satu, sebab bulan kelekaan manusia. Yang kedua, Rasulullah kata, ya, wa huwa syarrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah, ila Rabbil alamin. Inilah bulan yang diangkat amalan-amalan kepada Tuhan Rabbul alamin, Tuhan pentadbir sekalian alam. Ya, bulan ni bulan amalan diangkat rupanya. Bulan lain tak angkat ke? Ada cerita dia lah. Ya. Sebab pengangkatan amalan ni ada yang berbentuk harian, ada yang berbentuk mingguan, dan ada yang berbentuk tahunan. Begitu. Artinya amalan-amalan besar. Dan Rasulullah ulas lagi, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka sangat ketika mana amalan aku diangkat tu aku dalam keadaan berpuasa. Tentu ada sebab. Kenapa Ya, ini nak kita bincangkan. Jadi kita nak bincang asasnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan As-Sughra ini. Ya, dalam bab puasa hadis 2329. Ya, 2329. Hadis hasan, hadis yang baik. Ya. Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahawa hadis ini mengandungi beberapa petunjuk yang besar yang sepatutnya jadi rujukan kita, ya, dalam Lataif Al-Ma'arif. Apa kata Imam Ibn Rajab? Yang pertama sekali, bulan ini bulan leka umat Arab. Kerana ya, berada di antara dua bulan tadi. Itu dah pun kita bicarakan. Yang kedua, ada petunjuk, ada pedoman bahawa beramal ketika manusia leka ni adalah satu benda yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat. Ya, mustahab, sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang tengah leka banyak, kita boleh zikrullah subhanallah. Tengah seronok banyak-banyak, kita boleh sebut nama Allah. Itu satu benda yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan kerana itu Ibn Rajab mengulas lagi, dia kata ada beberapa keutamaan beramal ketika mana orang leka ni. Ada kelebihan dan keutamaan. Pertamanya, kelebihannya adalah petunjuknya bahawa siapa yang apa juga amalan, kalau ia tersembunyi, tak diperasan oleh orang banyak, orang lain leka, bersonok, berhibur, kita beramal, itulah yang lebih utama. Artinya amalan ni sebenarnya eloklah disembunyikan. Dan amalan yang paling tersembunyi apa dia? Puasa. Puasa mana orang tahu? Sembahyang orang nampak, sedekah orang nampak, puasa orang tahu. Kan? Takkan tengok aku tengok muka kau, aku tahu puasa. Tapi kalau itu pun sebenarnya ada sedikit masalah. Patutnya kita kena menyembunyikan kesan-kesan puasa kita. Okey. Jadi nak cerita pada kita hari ini, kita kena tahu bahawa amalan yang paling disukai oleh Allah dan Rasul adalah amalan yang kita je tahu. Kalau boleh sembunyikan segala amalan kita. Ya. Apatah lagi puasa. Kerana puasa ni adalah rahsia di antara hamba dengan Tuhannya. Dia je tahu. Sebab tu perasan tak? Dalam Ramadan selalu kita dengar hadis, wa ana ajzi'u bih. Aku sendiri yang akan beri pahalanya. Malaikat pun tak tahu. Puasa punya hebat ni tuan-tuan. Ya, amalan yang tidak diketahui oleh para malaikat tentang takar, ya, darjat pahala itu. Kenapa ada ulama ulas bahawa innahu laisa fihi riya? Kenapa dalam berpuasa ni kita tak ada riak? Riak ni menunjuk-nunjuk. Kecuali memang kita menunjuk. Tunjuk tak larat, tunjuk itu memang macam penyakit lah. Puasa dah memang tak nampak, awak tunjuk juga rugi. Ni sebab jahil. Kan? Orang puasa mana orang tahu. Tapi kalau kita sedekah, kadang-kadang orang nampak. Ya, boleh juga sedekah sembunyi kan, kalau pandai lah. Transfer duit tanpa beritahu daripada siapa. Itu pun sembunyi, tapi payah nak buat begitu kan. Rasa macam tak selesa, tak ada ke orang tahu nak sebut. Jadi gitu kita. Tak apa, kena latih juga untuk buat benda-benda yang kita dengan Tuhan je tahu.
Sebab apa? Ada dikatakan salafus soleh dulu, orang terdahulu yang baik-baik. Yang salaf ni orang terdahulu, soleh yang baik. Artinya bila sebut salafus soleh, dia 300 tahun terawal. Zaman Nabi, zaman para sahabat, ya, zaman tabi'in. Nabi dan para sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in. Sebab tu 3 golongan 300 tahun pertama ni memang Rasulullah declare. Dia orang ni ada yang sampai 40 tahun berpuasa sunat, orang tak tahu. Maksudnya bukan hari-hari. Ada hari yang dia bawa sunat, orang tak dapat kesan dia puasa. Mungkin dia amal Isnin Khamis, tapi orang tak tahu, tuan-tuan. Subhanallah. Ya, kenapa? Style dia macam ni. Dia keluar rumah, ya, dia akan buat bergegas pagi-pagi macam tak sibuk, dia akan bawa roti yang isi dia bekal untuk sarapan. Dia kata tak apalah, saya makan tempat kerja. Dan roti itu dalam perjalanan dia sedekah kawan. Dalam puasa sedekah pula. Subhanallah. Ya. Jadi isteri dia ingat dia akan makan nanti kat tempat kerja. Kita kalau puasa tak masak sahur, isteri kita ngamuk kita tak. Sebenarnya kalau boleh rahsia, tapi susah lah. Kita pun tak tuntut benda yang terlalu hebat. Kurang-kurang jangan cerita kat orang, sudahlah puasa ni. Kan? Nanti nak ceritanya kalau ini nak membuktikan keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila waktu tengah hari waktu makan, dia akan juga menyembunyikan puasa dia dengan menyertai rakan-rakan dia di tempat makan, tapi dia angkat beli dan dia bawa balik ataupun disedekah pada orang dalam perjalanan balik. Dan waktu berbuka nanti dia akan hanya minum air kan? Minum air tak ada masalah. Lepas main maghrib barulah dia makan dengan keluarga macam biasa. 40 tahun merahsiakan benda ini. Subhanallah. Kita kena buatlah satu amalan yang kita dengan Tuhan je. Sebab ke akhirat nanti kita akan bangun untuk cakap dengan Tuhan. Kat kubur pun kita kena berhadapan dengan malaikat dengan bantuan amalan yang kita dengan Tuhan je tahu. Kita dah tak boleh dah dalam usia-usia yang dah lanjut gini nak riak lagi, nak tulis lagi sumbangan ikhlas daripada. Kalau ikhlas tak tulis, sumbangan ikhlas daripada tu ada gangguan ayat tu. Kalau orang lain tulis okey, jangan kita yang minta. Ya, kalau boleh minta pada, dan dah ada. Saya dah bertemu ramai orang yang begini hari ni. Tak payah sah tulis. Dia dah faham. Kan? Jadi begitu. Sehingga ada yang kerana dah jadi benda ni keperluan dan para sahabat jadi trend dia kalau boleh nak sembunyikan puasa. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat pernah berkata, "Idza asbahtum siyaman fa asbihu mudhinin." Bila kamu berpuasa, maka waktu pagi tu kamu berkemaslah. Mudhinin ni berminyak maksudnya. Pakailah minyak rapilah di, ya, minyak rambut tu, kalau lotion muka tu, muka jangan nampak kering sangatlah. Ini pagi-pagi muka dah pucat dah, baru pukul 10. Apa je? Baru nak sikit-sikit ni. Orang tak sebut puasa pula, lagi buat lembek. Okey tuan-tuan. Artinya masih ada, ya, sebab riak ni dia asyirkul asghar. Syirik yang paling kecil. Umat Muhammad dia tak kena tipu dah. Sampai sesat sembah berhala, kecuali teruk sangatlah tu, ada berapa 3-4 orang jelah. Kan, nak kahwin, itu pun sebab nak kahwin dengan Hindu, sembah berhala lah. Syirik tahap tu tak ada. Tapi syirik yang syaitan ni dia create untuk umat Muhammad, sebab dia tahu Muhammad dah buat macam-macam benda, protector, ya, supaya umat dia tak jadi sesat, jadi syirik macam tu. Dia buat satu benda baru, sembahyangnya ada Tuhan, buat amalan untuk Tuhan, tapi hati masih bertaut dengan yang lain. Ni kena usahakanlah, ya. Begitu sekali dia ajar kita agar pagi-pagi tu, ya, kalau puasa, kalau hari puasa, tunjuklah kita paling segar, paling handsome, paling rapi. Yustahab lis-shaim an yudhinu hatta tathaba anhu ghabaratus siyam. Ya, kata ada pesan dia kata apa? Ini seorang tabi'in, dia kata apa? Apabila kamu berpuasa disunatkan kamu ini, ya, berminyak, merapikan diri sehingga hilang tanda-tanda berpuasa pada muka kamu. Orang tak tahu kita puasa, cegah semacam. Aku tak laratlah aku puasa hari ni. Habislah terus. Kalau boleh, ya, dan kena boleh lah, sebab sama kan. Sebab kalau kita cerita kat orang dengan tak cerita kat orang, kita tak makan juga. Kan? Ke kalau cerita kat orang tu orang simpati kat kita, orang pimpin tangan kita, orang dukung, tak. Macam tu juga. Ya, sebenarnya kita, sebab itulah Rasulullah kata raja dalam diri kita ni hati kita.
Kalau hati tak bertaut dengan Tuhan, banyak benda yang kita rugi dalam kesempatan yang kita lakukan kat dunia ni. Bila tak ada Tuhan je, habis rugi. Sebab tu di hujung setiap amalan, niatnya apa? Lillahi ta'ala. Nawaitu samaratin lillahi ta'ala. Usalli lillahi ta'ala. Untuk ikhlas tu. Untuk semata-mata lillah ni untuk Allah maksudnya. Begitu. Kita cubalah. Kita bukan saja nak berpuasa dalam usia-usia yang dah terlalu matang ni. Patutnya kita memang dah berpuasa dengan puasa terbaik. Aku je tahu. Buatlah macam mana pun. Begitu dia kata. Abu Attiyah mengatakan bahawa aku dapati guru aku dulu bila berpuasa, aku tengok dia pakai pakaian yang paling elok yang dia ada. Tahu macam mana bila dia buka nanti. Kadang-kadang buka kat masjid kan. Artinya dia tak nampak kan. Kita kalau puasa terus lembek kan, terus tak larat. Selagi orang tak sebut, "Haji puasa je. Datuk puasa." Kita baru jadi segar. Janganlah gitu, rugi. Rugi kita. Okey, itu rujukan pertama atau pedoman pertama daripada hadis tadi. Yang kedua, apa saja amalan yang menekan, yang menyusahkan kita, pahalanya lebih besar. Beramal dalam keadaan susah tu, pahalanya lebih besar. Ini pun sama dalam bab solat dulu pun kita sebutkan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu ikut kepayahan satu amalan. Yelah, ada orang memang dah istiqamah puasa Isnin Khamis. Kita baru nak mula Isnin ni. Dah dengar ceramah ni rasa semangat. Menggigil, pukul 10 pagi dah menggigil. Tahan. Sebab apa? Sejak ni tak pernah kita dapati bahawa orang berpuasa mati kan? Ada? Tak ada. Masuk berita kerana puasa mati. Tak ada. Yang mati sebab tak pernah puasa ramai. Penyakit macam-macam. Jadi makin payah, makin besar amalan. Subhanallah. Apatah lagi bila kita hari ni kita nak puasa sunat, ingat senang. Tuan-tuan yang duduk masjid senanglah ni. Anak-anak muda yang bergelumang dengan kehidupan kat luar tu setiap masa. Susah tuan-tuan. Tapi Rasulullah pernah pujuk bahawa kita ni kalau beramal dalam keadaan susah, pahalanya terlalu besar. Mari kita dengar satu hadis Nabi yang Nabi kata rindu. Wa syauqah, kata Nabi. Rindunya, kata Nabi, satu hari. Syauqah li ikhwani alladhi lama ya'tu ba'd. Aku rindu pada saudara-saudaraku, ikhwan, saudara, adik-beradik yang belum lagi datang, belum sampai zaman mereka. Qalu, para sahabat bertanya, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami ni saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Ialah cemburu para sahabat. Dah baik kan, rapat tolong takkan tak jadi saudara lagi. Apa jawab Rasulullah? Qala bal antum ashabi. Tapi kamu ni, bahkan tengok Rasulullah cara jawab. Kalau kita nak nafikan, kita akan cakap tak. Kan? Tak, engkau sahabat aku. Sebab tu terjemah kena betul. Rasul kata bahkan kamu sahabat aku. Artinya lebih hebat. Sahabat ni maknanya dekat dengan aku. Saudara biasa tak? Kita dengan kawan, dengan adik-beradik mana dapat? Kawan kita lah, adik-beradik jauh. Tapi rindu. Maka Rasul kata bahkan bal tu. Rasul kata gelak. Tak, engkau bukan saudara aku, engkau kawan je. Tak, Rasulullah jaga hati. Bahkan kamu sahabat aku, yang siasa bersama dengan aku. Tapi ada sedikit lah, dua-dua nampak istimewa. Ada jadi saudara, ada jadi sahabat rapat. Jadi begitu skill bercakap ni. Kita kalau boleh jaga semua hati. Kan, kita nak tolak sesuatu pun, saya bukan tak suka, tuan-tuan ni baik ni. Tapi itulah, dah ada ketetapan memang kena ambil ni. Begitu. Kalaulah kita boleh bercakap dengan nada yang boleh menjadikan semua orang bahagia, subhanallah, indahnya kehidupan kita. Jadi para sahabat masih ingin bertanya, man ikhwanuka, siapa saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Qala qaumun yaji'una fi akhir zaman. Satu kaum yang akan datang nanti di akhir zaman. Rasulullah beritahu, lil 'amili minhum ajru 70 minkum. Bagi orang yang beramal soleh di kalangan mereka itu akan dapat pahala
70 ganda amalan kamu. Subhanallah. Tuan-tuan buat amal ni, amalan para sahabat dapat gandaan 70 gandaan. Sebab apa? Para sahabat macam pelik. Minna am minhum. Pahala tu bandingannya sama-sama mereka ke pahala kami? Ya, para sahabat punya amalan macam mana pahala dia kan? Orang yang yakin dengan Allah nampak Rasulullah. Kalau saya punya amalan kata puasa sama dengan haji 7 kali haji, okey lagi. Tapi Rasulullah kata apa? Bal minkum. Bahkan pahala mereka tu menyamai 70 gandaan pahala amalan kamu. Subhanallah. Sebab apa? Ya, limadha? Para sahabat kata, kenapa dia orang dapat lebih sangat? Banyak sangat dapat ni. Ya, li'annakum tajiduna 'alal khairi a'wanan. Kenapa kamu ni buat baik ramai kawan, ramai pembantu. Ya, wala yajiduna 'alal khairi a'wanan. Dan mereka umat akhir zaman, ya, saudara-saudara aku tu bila buat amalan di akhir zaman tak ada siapa nak tolong, tak ada membantu. Kan kita boleh semua satu masjid semua puasa sunat, diprogramkan pengusi, maka semua akan puasa, tak ada masalah lah. Para sahabat memang jadi trend. Sebab tu siap pesan lagi, puasa jangan cerita kat orang, puasa kena jangan tunjuk tanda. Kita puasa tak ada orang kisah, makan depan kita je, boleh tak tahu. Maka ini dia benda yang jadi kekuatan tuan-tuan, bahawa kita beramal di waktu susah, jangan susah hati, kena terhibur. Sebab tu kena ngaji. Bila ada pengajian, ada maklumat, ada pujukan daripada Nabi SAW, kita akan kuat berbuat. Kan? Orang tak tahu, tak apa, Allah tahu. Pahala lagi besar orang tak tahu. Ya, susah aku amalan ni. Tak apa, Rasulullah kata 70 gandaan amalan sahabat. Subhanallah. Ya, jangan bungatlah bila susah, bila payah. Nak pergi masjid saya bertongkat sahabat. Subhanallah, pahala besar. Saya ni jauh kereta rosak hari ni, pasal nampak lah 70 gandaan tapakan para sahabat. Kan? Saya ni menggigil saya ambil sembahyang sejuk, badan dah tak kuat dah. Allahu Akbar. Kesejukan tu diganda dengan 70 gandaan para sahabat yang kesakitan di sana. Terhibur kita bila dengar, ya, Nabi yang terlalu menyayangi umat akhir zaman ni. Yang ketiga, ya, bahawa kita kena tahu, maksud Ibn Rajab kata hadis Nabi tadi ni, antara faedahnya adalah bahawa kadang-kala ada orang yang dituntut untuk terus beramal soleh walaupun kelompok dia adalah kelompok jahat. Kenapa? Dan orang ni kita kena hargai, cakap terima kasih, sebab kerana dia mungkin Allah menangguhkan balak dan bencana. Sebab tu orang kawasan bangsa ni kena bersyukur, terima kasih dengan kita sebetulnya. Kita yang masih berdoa, masih mengekalkan ketaatan, masih merayu pada Tuhan, kan? Sedangkan maksiat dan kemungkaran berluasa di mana-mana di sekitar kita. Jadi ini yang Rasulullah SAW anjurkan pada kita. Sebab tu jangan kecil hati, kena berbesar hati. Tapi jangan bangga hati, ya. Bangga tak boleh. Berbesar hati tu maksudnya dengan Tuhan kita lagi, Allah, Engkau pilih aku juga jadi kalangan hamba. Apa balik pada tadi, Rasulullah kata bulan Sya'ban bulan diangkat amalan. Sampai berapa kita boleh kuliah? 7.30 saya berhenti. Ya, bulan boleh diangkat amalan, ya. Kalau dirujuk hadis-hadis Nabi bahawa kita diangkat amalan ni dalam 3 fasa. Pertama, berbentuk harian. Yang harian ni waktu solat subuh dan solat asar. Ya, ni ada hadis Abu Hurairah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Sahih Bukhari, ya, akan bertukar shift malaikat malam dan siang. Dan mereka ni akan berhimpun dalam solat subuh dan solat asar. Kemudian naik, ya, menghadap Tuhan. Ya, dan Allah akan tanya mereka, sedangkan Allah tahu, Maha tahu. Saja Allah tanya tu nak jadi cerita untuk perkhabaran kita. Kaifa taraktum ibadi? Macam mana kamu tinggalkan hamba-Ku? Fayaqulu, mereka akan bersaksi, taraknahum wa hum yusallun. Ya, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka bersolat. Ya. Wa atainahum wa hum yusallun. Begitu juga kami datang bertemu dengan mereka, mereka pun solat. Tuan-tuan, pertahankanlah solat subuh dan asar berjemaah ni. Ada malaikat turun bersaksi, dan malaikat dia tak bohong, ya. Dan kita kena ingat memang, ya, ada benda yang akan jadi saksi kita ke akhirat besok yang bantu kita para malaikat antaranya. Di samping bumi sendiri bersaksi, tangan kaki kita bersaksi, para malaikat juga bersaksi.
Ya, sebab tu sonok bila datang surau masjid, kita kena jangan rasa kosong tak ada orang. Kita tahu malaikat ada kat atas, tengok kita. Beri salam pun tak apa. Kan? Assalamualaikum ya malaikatul muqarrabin. Malaikat ni sirah jama' plural dia kalau singular dia malak sebenarnya. Tapi kita bahasa Melayu sebut malaikat tu singular lah. Subhanallah. Yang kedua, darjat yang kedua berbentuk angkat amalan ni bentuk mingguan. Bila pula mingguan? Subhanallah. Ya. Ini yang disebut iaitu malam Jumaat. Apa kata Nabi? Inna amali bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatul Jum'ah. Fala yakbalu amal munqati'ar rahim. Ini hadis Imam Ahmad daripada Abu Hurairah juga. Sesungguhnya amalan-amalan anak Adam dibentangkan, diangkat kepada Allah pada setiap hari Khamis malam Jumaat. Oh, istilah Khamis malam Jumaat ni istilah hadis rupanya. Ya. Kulla khamisin lailatul Jum'ah. Setiap hari Khamis malam Jumaat. Sebab tu trend kita sebut Khamis malam Jumaat, malam apa begitu. Sebab hari ataupun pertukaran masa ni dikira malam dulu baru siang. Jadi Rasulullah nanti juga kalau begitu amalan diangkat ketiga itu fala yaqbalu amal qatir rahim. Allah tak akan terima pahala amalan orang yang memutuskan silaturahim. Sebab rahim tu kasih. Jadi janganlah buat kenduri malam Jumaat tapi gaduh dengan jiran. Tak ada nilai apa-apa. Okey ya. Kan? Kena baik. Ya, kita jemput jiran ni, tak jemput jiran ni. Apa maksudnya? Kita bukan silaturahim. Tak ada nilai apa-apa apa yang kita sumbangkan. Sebab tu kena ikutkan dulu. Yang berbentuk ketiga adalah bentuk tahunan. Itulah dia pada bulan Syaban yang Rasulullah tadi. Ya. Yang Rasulullah kata, ya, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal li rabbil alamin. Inilah bulan yang diangkat amalan-amalan kepada Tuhan Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kenapa Rasulullah selitkan puasa? Ya, sebab pahala puasa ni hanya Allah je tahu. Di antara sebabnya, sebab puasa ni dia merealisasikan sabar. Apa Allah kata tentang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah beri ganjaran bagi orang yang sabar ni tak ada batas pahala dia. Malaikat datang. Puasa kena sabar, kalau tak sabar kita makan Dan sabar kita tu orang tak tahu. Dan kita dengan sebab Tuhan je kita tak makan kan? Pasal tak? Kita boleh makan kan? Balik rumah mana ada orang dah. Ini kita tidur. Boleh je nak minum air seteguk, lepas tu kata puasa balik. Tak, kita tak buat. Hebatnya puasa ni. Allah didik kita rasa bertuhan yang sangat kuat. Sebab tu jangan pandang enteng. Peruntukkanlah sedikit puasa. Ya, puasa untuk hari-hari kita. Dan ada kehebatan berpuasa ni yang perlu kita tahu. Ya, bahawa Rasulullah SAW sebut, ya, puasa ni alaika bisawm fa innahu la adla lahu. Berpuasalah kata Nabi sebab dia tidak ada bandingan pahalanya. Artinya pahala-pahala tertinggi amalan seorang hamba bukti dia dengan Tuhan puasa. Jangan sampai tak ada puasa kecuali orang yang memang tak boleh puasa. Ya. Cubalah berpuasa. Alaika bisyam fa innahu la mithla lahu. Sama juga Rasulullah sebut, kamu kena berpuasa sebab dia tidak ada bandingan pahalanya. Pernah juga Rasulullah sebut bahawa puasa ni ya akan menjanjikan pahala 70 tahun amalan. Yang 70 kharifan. 70 kali musim luruh. Subhanallah. Ya. Man khutima lahu bisiyam yaumal jannah. Bisiyami yaumin dakhal jannah. Siapa yang Allah cabut nyawanya ketika mana tu dia berpuasa masuk syurga kata Nabi. Sebab ketika itu dia tengah dengan bertuhan. Subhanallah. Itu selalu terbayang ya. Sian dia tengah puasa mati. Dalam keadaan dia berpuasa, kemudian Allah tarik nyawa dia, maka itulah dia kehebatan yang paling besar. Dan akhirnya saya nak sebut tentang nisfu Syaban. Nisfu Syaban ni akan jatuh pada ya bulan inilah, iaitu 15 Syaban malam tu. Dan masjid mestinya ada program, kena kita ada sesuatu yang kita lakukan. Sebab secara khususnya memang Rasulullah sebut bulan Syaban amalan kita diangkat. Tapi ya secara yang dikenal pasti betul Rasulullah pernah sebut yattali Allahu la jami'al khalqi lailatan nisfi Sya'ban. Allah akan tengok semua hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban fayaghfiru li jami'al khalqi, untuk diampunkan semua hamba-Nya.
sebab pahala amalan nak diangkat, nak clear buku. Ya, illa li musyrikin, kecuali 2 orang. Au musyahid. Ya, orang yang berbuat syirik artinya percaya ada kuasa lain selain Allah. Kita tak sembah berhala kan. Pergi jumpa Tok Bomo pakai tangkal, tu syirik itu. Pakai gelang, saya kalau pakai gelang ni semangat lain macam. Itu syirik tu. Saya kalau pakai cincin ni selalu ong lah. Dia kecil je. Tapi itu syirik. Yang kedua musyahid. Musyahid ni orang yang masih terbakar. Terbakar apa? Terbakar hatinya dengan orang lain. Masih tak puas hati dengan orang lain. Bengkak hati dengan orang. Sudah-sudahlah. Ya. Nisfu Sya'ban makal menjelang. Lepaskanlah geram kita. Mohonlah ampunan pada kawan-kawan. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah satu malam sujudnya panjang sampai Aisyah tak sanggup ikut. Aisyah bangun. Yalah, orang perempuan ni dia tak tuntut beribadah banyak pun. Nak masuk syurga lesen dia senang je. Taat suami, jaga sembahyang, jaga solat. Dah. Masuk syurga. Tak payah amal banyak. Ya. Jadi dia bangun. Bila habis sembahyang, Aisyah kata, apa kau buat tapi susahkan aku? Dia kata, sebenarnya inilah malam nisfu Sya'ban. Allah tengok semua hamba-Nya, maka Allah akan beri ampunan. Fayaghfiru lil mustaghfirin. Allah akan beri ampunan pada orang-orang yang memohon ampun. Wa yarhamul mustarhimin. Dan Allah akan beri rahmat pada orang yang minta rahmat. Itulah ya apa yang sempat kita bicarakan hari ini. Moga-moga kita jadi orang yang banyak beristighfar dalam bulan keampunan ini. Kan, agar jernih hati kita, bersih jiwa kita untuk menghadap dengan bulan Ramadan, dan rayulah rahmat Allah. Rahmat Allah ni artinya kasih Allah yang akan memudahkan kita untuk jadi hamba Dia. Itu yang sangat kita harapkan. Bukan nak selesa hidup kat dunia, tak. Kita nak jadi hamba Dia, susah pun kita boleh sabar, boleh redha, itulah hamba Allah, itulah rahmat. Kan? Sihat kuat dapat beribadat, itulah rahmat. Banyak harta boleh infak, itulah rahmat. Bukan dapat harta enjoy. Ya, gaduh dengan orang, janji kita menang. Itu kan rahmat. Moga-moga apa yang kita bicarakan hari ini dapat membantu kita untuk menyusun hari-hari Sya'ban kita menjelang Ramadan dengan ibadah puasa. Ya. Begitulah sebab amalan-amalan kita diangkat dalam bulan Sya'ban, bulan penutup buku tukaran amalan ini. Kita harapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan dosa-dosa kita, ya, dengan kesungguhan kita bersama dengan Dia dalam majlis-majlis ilmu, dalam suasana ketaatan. Susunlah agar ada hari-hari berpuasa kita. Kalau tak dapat selang sehari macam Nabi Daud, ya, apa kata 2 kali seminggu. Kalau tak dapat, ambillah Isnin, ya. Kalau tak dapat juga hari-hari putih 13, 14, 15. Kalau tak dapat juga sebulan sekali, takkan tak boleh. Nak jadi modal macam mana besok kita nak pergi ke akhirat? Ingat, susah kita hari mula kita nak berpuasa, itulah ganjaran paling besar. Mungkin jadi titik mula rahmat. Kena tanam azam, tuan-tuan. Kalau tidak, kalau kita tak mula membudayakan puasa, kita akan berjalan sepanjang tahun dan bulan tak ada puasa. Sedangkan ni pahala paling besar jadi penyelamat besok ke akhirat. Bukti kita beriman dan yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah bantu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا لا تفرقنا إلا عن ذنب مغفور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ومعاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.